Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini, pagi Jumaat 5 Syawal 1443 bersama dengan 6 hari bulan 5 2022. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan pengembaraan kita memahami Al-Quran dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran, surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura, surah yang ke-42, juzuk yang ke-25. InsyaAllah ayat yang kita akan baca ini ayat 51, 52 dan 53, dan tamatlah surah Asy-Syura. Sepatut kita tamat di akhir Ramadan, tapi raya datang awal, jadi tertunda sampai ke saat ini. Kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Ini adalah merupakan siri yang ke-12 pengajian kita, kuliah kita yang ke-12 dalam surah Asy-Syura. Tajuk yang kita akan bincangkan ini iaitu cara Allah Subhanahu wa taala sampaikan wahyunya kepada nabi-nabinya. Khasnya kita akan bincang tentang nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nabi menerima wahyu? Dia terima Al-Quran, dia terima arahan daripada Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara? Ada beberapa cara yang telah disenaraikan oleh para ulama, dan dalam ayat 51 ini juga ada senarai pendek. Kemudian Allah SWT nyatakan bahawa Al-Quran ini adalah istimewa, mukjizat khas untuk Nabi SAW, dan menjadi sumber rujukan utama kita dalam mengharungi kehidupan beragama dan juga dalam perkara-perkara lain. Kemudian diakhiri dengan surah ini diakhiri dengan tugasan Nabi SAW membimbing ummah, menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, dan juga membimbing, mendidik manusia untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman, daripada kehidupan jahiliyah kepada kehidupan berpandukan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, itu mukaddimah perbincangan kita. Kita akan mula dengan baca ayat. Baca ayat yang kita nak baca ini. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1065. 1065. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Balik semula kepada ayat 51. Qauluhu ta'ala wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahya. Dan tidaklah layak bagi seorang manusia bahawa ia berkata-kata dengan Allah kecuali dengan jalan wahyu, dengan diberi ilham atau mimpi. Jadi ayat Quran ini telah menyatakan kepada kita, dalam ayat yang lepas Allah Subhanahu wa taala telah menyebut tentang kamalu qudratihi wa ilmihi wa hikmatihi, sempurnanya kuasa Allah, sempurna ilmunya dan hikmah kebijaksanaannya. Maka sekarang ayat yang kita baca 51 ini Allah nyatakan bagaimana cara Allah Ta'ala berinteraksi dengan Rasul-Rasulnya alaihimus salatu wassalam. Jadi bagaimana Allah sampaikan maklumat, sampaikan arahan, sampaikan segala perkara itu kepada Rasul-Rasulnya, inilah caranya. Maka Tuhan kata, wa ma yambaghi li bashar, tidak layak, tidak sepatutnya bagi mana-mana manusia nak berkata-kata dengan Allah, bercakap dengan Allah di dunia ini, illa wahya, kecuali melalui wahyu. Wahyu itu apa benda? Kita kadang-kadang kita tahu ini wahyu. Dan dia kata wahyu, apa benda wahyu? Wahyu ni iaitulah dia panggil percakapan yang tersembunyi, didengari suaranya oleh orang yang dicakap, Allah Ta'ala bercakap dengan dia. Kata di ulama tafsir, nama dia Muqatil, tulis nama dia Muqatil bin Sulaiman yaqul, tidak ada mana-mana nabi daripada para nabi alaihimus salatu wassalam bila bercakap dengan Allah Ta'ala kecuali melalui wahyu. Dia dengar suara dan dia faham. Dengar suara dan dia faham. Kata Al-Biqai rahimahullahu ta'ala, wahyu itu makna kalaman khafiyan, kata-kata yang tersembunyi, yujiduhu fi bighairi wasitah. Ada kalanya Allah Ta'ala bagi tanpa perantaraan Jibril. Dia bagi dengan cara mana? Dengan cara ilham, ataupun melalui mimpi, ataupun khas dihantar mari Jibril alaihissalam dengan rupa dia yang asli, ataupun dengan dia berupa makhluk lain. Biasa dia berupa orang. Jadi kita sekarang ni, kalau orang mengaku dia bercakap dengan Tuhan, dapat ilham, kita kata itu semua dakwaan-dakwaan yang tak boleh nak dibuktikan dia. Tak boleh buktikan. Semua orang mengaku belaka hari ni. Dia tak puas hati. Dia mengaku mimpi jumpa Nabi. Sekarang ni sudah ada peristiharan jumpa Nabi secara yaqazah. Yaqazah ni tuan-tuan selalu dengar. Polemik sekarang ni yaqazah. Apa benda yaqazah tu? Mana jumpa Nabi, Nabi keluar daripada kubur, mari jumpa dia. Ni ada orang mengaku Nabi mari semaya di masjid dia, apa ada. Macam-macam orang mengaku hari ni. Semua tu nak melariskan supaya orang percaya kepada dia. Hati-hati tuan-tuan dengan perangkap-perangkap, pengakuan-pengakuan yang tidak ada maklumat yang jelas. Baik, itu yang pertama. Artinya dalam ayat ini Allah Ta'ala jelas
Tak ada manusia yang boleh bercakap dengan Allah Azza wa Jalla kecuali melalui wahyu. Satu. Yang kedua, tengok ayat. Au min warai hijab, atau dari sebalik dinding dengan cara mendengar suara saja. Dia dengar suara tapi tak nampak Tuhan. Tak nampak. Bihaitu yasma' kalam Allah wala yarahu. Contoh dianya sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dia berkata-kata dengan Allah di mana di Tur Sina. Dalam surah Al-Baqarah. Ni para jemaah sekalian, tafsir kita ni, kita tafsir Quran dengan Quran. Kemudian tafsir Quran dengan sunnah, itu senang. Tapi kalau tafsir Quran dengan cerita Israeliat, tuan-tuan dan puan-puan tenganga suka dengar, tapi maklumatnya tak jelas. Kita dengar sedap, dia panggil tenganga kita dengar. Tapi maklumat betul, maklumat tak betul. Kita kata apa benda? Dalam surah Al-Baqarah ayat 253, Allah Ta'ala sebut, Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Rasul-rasul itu di antara mereka berbeza-beza darjat. Ada rasul yang ramai pengikut, ada rasul tak ramai pengikut. Jadi ada rasul yang khas, Allah Ta'ala namakan dia Kalimullah. Siapa dia Kalimullah? Nabi Musa alaihissalam digelari dengan nama Kalimullah sebab dia banyak berkata-kata dengan Allah. Itu dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-A'raf ayat 143 panjang lagi. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik ila akhir ayat. Bila Nabi Musa pergi Tur Sina berkata-kata dengan Allah, Musa kata, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabbi, boleh tak aku nak tengokmu? Allah kata apa? Qala lan tarani, mu tak boleh tengok aku sekarang. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Mu tengok bukit. Kalau bukit tu diam, tak pecah, mu boleh tengok aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Bila Allah Ta'ala tajalli, dia buka hijab kepada bukit, bukit pecah. Nabi Musa rebah tersungkur. Falamma afaqa, bila Musa sedar balik daripada pengsan, qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwal mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku tak minta lagi nak tengokmu. Ini Nabi Musa sudah cuba minta, tak dapat. Di kita ni itulah yang dikatakan pegangan ahlus sunnahnya, khilaf tentang masalah adakah Nabi tengok Allah Ta'ala pada malam Mi'raj. Maka ramai di kalangan para ulama salah mengatakan tak tengok. Dalam hadis Nabi tulis, hadis yang diriwayat oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam hijabuhun nur. Hijab yang menghijabkan di antara kita dengan Allah Ta'ala itu cahaya, tak nampak. Lau kasyafahu, kalau Allah Ta'ala buka hijab tadi, nampak dia, la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Nasaya terbakar. Maknanya kalau Allah Ta'ala buka dinding, terbakar cahaya keagungan, kebesaran Allah Azza wa Jalla itu akan terbakar makhluk-makhluk dia ni yang sampai pada mana yang boleh bertengok. Jadi itu sangat berbahaya. Hadis ini rawahu Muslim, hadis yang sahih. Jadi oleh kerana kita ni tidak layak untuk tengok Allah di dunia, bila kita akan dapat tengok di akhirat? Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Muka orang-orang yang bercahaya pada hari kiamat, dia akan tengok kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa pada pagi yang mulia ini, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami syurga dan layakkanlah kami untuk mandang pada wajah-Mu yang mulia, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin.
Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia yang beriman masuk dalam syurga, suka happy, tiba-tiba Allah kata waladaina mazid, aku ada tambahan. Ada lagi nikmat yang besar daripada yang syurga bidadarimu dapat tu. Apa dia? Allah Ta'ala izinkan untuk kita wujuhun yawma idzin ila rabbiha nazirah, dapat tengok Allah Azza wa Jalla. Itulah keyakinan kita. Adapun puak-puak Mu'tazilah, dia berpegang dengan ayat tadi, ayat Musa tadi, ayat Al-A'raf 143, qala lan tarani. Allah Ta'ala guna kalimah lan. Lan tu mana tak akan mungkin tengok aku. Jadi puak Mu'tazilah kata di akhirat boleh tengok. Kata ambil kamu lah Mu'tazilah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ni kita nak tengok Allah Azza wa Jalla. Dia tak nak tengok sudah. Baik, itu cara yang kedua Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita, min wara'i hijab, dengan suara tak nampak. Cara yang ketiga, tulis nombor, au yursila rasula. Ini cara yang ketiga ni. Atau dengan mengutuskan utusan, iaitulah malaikat, lalu utusan itu menyampaikan fayuhiya biiznihi ma yasha, lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Innahu aliyyun hakim, sesungguhnya Allah tertinggi keadaannya lagi amat bijaksana. Jadi Allah SWT dia bagi 3 cara. Allah Ta'ala bagi melalui malaikat Jibril, maka diberinya utusan. Dihantar Jibril, Jibril sampaikan kepada Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam bagaimana cara. Kata Ibnu Katsir, ini tulis ni para pelajar catat, qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ibnu Katsir ni di antara ulama tafsir yang pertengahan. Dia bukan awal sangat, bukan kemudian, yang pertengahan, tapi dia panggil muhaqqiq. Muhaqqiq mana dia bawa riwayat-riwayat, kemudian dinyatakan riwayat ini Israiliyat, ia ni riwayat yang dhaif, yang tak sahih, kemudian dinyatakan di mana ke riwayat yang benar. Jadi itu khijah Ibnu Katsir. Sebab itu hari ni ada orang dah ringkaskan tafsir Ibnu Katsir, dia buat sahih ataupun ringkasan Ibnu Katsir. Bagi kita orang awam ni cukuplah ambil ringkasan tu. Ambil perbahasan panjang-panjang pun akhir sekali kita tenggelam dalam perbahasan, tak tahu keputusan. Itu bahaya juga. Kuat sangat baca kaji pun, tak. Oh saya ni pengkaji. Akhir sekali pengkaji tak tahu keputusan. Buat apa? Kita nak kaji ni, kita nak tahu apa yang kita nak buat. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kana Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa sifat yang berpelbagai. Ada kala dia mari dalam bentuk rupa orang. Dia berupa seorang sahabat, nama dia Dihyah dah bagi bawah, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah ni orang comel, lawa. Jadi malaikat ni biasanya dalam kepala kita ni manifestasi orang comel malaikat. Oh, lawa dia tu macam malaikat. Padahal kita tak pernah tengok pun malaikat. Tapi kalau orang huduh, siapa? Allah, dia ni, huduh benar, dia ni macam hatu. Macam. Jadi itu gambaran. Jadi malaikat ni dia mari jumpa Nabi fi surati Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah ni comel. Kalau orang tengok Dihyah masuk jumpa Nabi tu, malaikat tu. Orang sahabat-sahabat Abu Bakar tahu. Sayyidina Umar kenal malaikat masuk. Jangan pergi kacar. Jangan pergi rumah Nabi bila ada orang ni mari. Sebab Nabi sedang menerima wahyu. Wataratan fi surati A'rabi, ada kalanya dalam bentuk seorang badui. Macam waktu dia datang tanya Nabi sallallahu tentang apakah Islam, iman, ihsan, depan-depan sahabat. Nabi duduk dengan sahabat, tiba-tiba masuk seorang pakcik beraga lutut dengan lutut. Wataratan, ada 2 kali Jibril jumpa Nabi, tunjuk rupa dia yang asli kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 600 sayap. Jibril ni punya sayap 600. Allahu akbar. Ma baina kulli janahaini, sayap satu sayap dia tu panjang dia di antara timur dengan barat. Oi, besar mana tak tahu. Maka Nabi kita tengok dia 2 kali, yang asli
Sekali dia tengok dia Nabi Jibril duduk di antara langit dengan bumi, Nabi tengok. Sekali lagi ketika inda sidratil muntaha, waktu malam Mi'raj. Jadi 2 kali ya Nabi tengok Jibril dalam rupa dia yang asli, yang lain-lain dia mari dalam bentuk rupa manusia. Senang. Nabi pun kenal tu Jibril mari. Maka Allah kata apa? Innahu aliyun hakim. Allah Ta'ala maha tinggi daripada segala perkara dan sangat bijaksana di atas segala perkara yang dilakukan. Maka itulah jelaslah kepada kita para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, tentang wahyu yang telah disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu dia tu berapa jenis? Ada berapa jenis tadi kita sebut? 3 jenis dalam ayat ni. Allahu Akbar. Tengok ayat yang seterusnya. Ayat itu dia panggil wahyu. Wahyu ni untuk Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kalau ada lagi manusia lain kata terima wahyu, jetik kepala dia. Tak ada dah. Wahyu ni khas untuk Nabi. Adapun untuk orang-orang yang soleh, orang yang beriman, Allah Ta'ala bagi karamat, dia tak panggil wahyu, dia panggil ilham. Itu bagi. Cuma kita tahu ilham tu mari daripada betul, mari daripada Allah, ataupun syaitan yang mari duk bisik kata ilham, akhir kali tak semaya dia. Ini mana ada ilham orang tak semaya. Nah, itu panggil ajaran sesat lagu tu perangai. Mari kita pergi pada ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat hari ini. Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Al-Quran sebagai ruh. Ulama tadabbur kata kenapa Quran itu disebut dengan nama ruh? Ruham min amrina. Ruh yang menghidupkan hati dengan perintah kami. Quran itu dianggap sebagai ruh. Manusia ni tak boleh hidup tanpa ruh, demikian juga hati kita tak boleh hidup tanpa ruh. Maka wa misla zalikal iha, seperti Allah Ta'ala bagi wahyu tadi, auhayna ilaikal Quran, demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran. Jadi kata di Abu Hayyan rahimahullahu ta'ala, dia kata Nabi kita ni Allah Ta'ala bagi semua cara para Nabi dulu terima wahyu, semua diberi pada Nabi SAW. Ada kalanya an-nafsu firraw, dia campak je ilham tu dalam hati Nabi SAW. Ada kalanya dia tengok melalui mimpi. Ada kalanya Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi SAW secara direct, iaitulah pada malam Isra. Ada waktunya Allah hantar Jibril AS. Jadi dalam ayat ni kata kama auhayna ilal anbiya, sebagaimana kami wahyukan kepada nabi-nabi yang terdahulu, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan. Ruh itu makna Quran kami ni. Quran pun mari dengan cara yang demikian. Kita kata alhamdulillah, Quran itu dianggap sebagai ruh sebab dia menghidupkan hati yang mati. Satu, ma kunta tadri mal kitab walal iman, engkau tidak pernah mengetahui sebelum diwahyukan kepadamu. Ini Allah Ta'ala nafikan bahawa Nabi kita ni tak masuk sekolah. Nabi kita tak masuk universiti. Dia tak masuk, dia tak pergi belajar dengan ahlul kitab mana-mana. Sebab apa? Allah nak jaga keaslian Quran itu bukanlah daripada kajian Nabi, tidak. Allah kata apa? Ma kunta tadri, engkau tidak pernah mengetahui sebelum diwahyukan kepadamu apakah kitab Al-Quran. Kamu tak tahu, belum sampai lagi pada kamu. Walal iman, dan tidak juga mengetahui apakah iman itu. Tak tahu juga. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina, akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya yang menerangi, kami beri petunjuk dengannya sesiapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah memberi petunjuk dengan Quran itu ke jalan yang lurus. Dalam ayat ini panjang, kita kena ambil satu persatu. Yang pertama, Allah nafikan di sini, ma kunta ta'lam ya Muhammad, mu tak tahu ya wahai Muhammad sebelumnya turun Al-Quran itu apakah itu Quran, belum tahu. Ada juga ulama tafsir kata Al-Kitabah, tak pandai menulis. Nabi kita ni terkenal dengan nama Al-Ummi. Ummi maknanya Nabi yang tak menulis, tak membaca. Dia baca apa tidak, menulis apa tidak. Kalau kata dia baca kuat, orang panggil ulak buku, mungkin orang tuduh, dia study banyak, dia buat teori itu, teori ni. Nabi tak baca, walal kitabah, tak menulis. Jadi macam mana ada teori? Tak ada teori. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengetahui secara tafsil, secara detail maklumat tentang iman. Jadi kata di para ulama, ayat ini kita kena jelaskan seperti kata-kata Ibnu Ashur, seorang ulama tafsir, dia kata apa? Al-anbiya war rasul ma'sumuna minasy-syirk. Nabi-nabi, rasul-rasul itu terpelihara daripada syirik. Dia tak buat syirik. Sebelum jadi nabi, dia tak buat syirik. Fahum muwahhidun. Mereka orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, tidak menyembah berhala. Cuma ayat ini Tuhan kata, mu tak tahu detail tentang iman, tak tahu. Tapi dia tahu aslul iman. Dia tahu tentang ada Allah. Dia tahu tentang wahdaniyatillah. Cuma yang dia tak tahu apa? Yang dia tak tahunya detail iman. Lepas tu Allah kata, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Bukan tak ada iman, tafsil iman itu belum sampai lagi. Sehinggalah turun wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Itu analisa yang dibuat oleh Ibnu Ashur dalam ayat ini. Jadi kita pun rasa jelas bahawa Allah SWT pelihara nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana dikata di ahli qasidah. Sekali-sekali dia kena baca qasidah juga baru sedap. Hafizal ilahu karamatan li Muhammad, aba'ahul amjada sawnan lismih, tarakus sifaha falam yusibhum aruh, min adamin wa ila abihi wa ummih. Allah Ta'ala hafizal ilah. Allah Ta'ala jaga Nabi tu daripada awal lagi. Mak ayah dia semuanya berkahwin, tidak mari daripada keturunan yang melakukan perzinahan, tidak. Daripada ayah dia sampai ke Tok Adam. Maknanya keturunan dia keturunan yang mulia sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sini pun Allah kata dia tu al-hanifiyah. Mana dia tahu ada Allah tapi dia tak tahu detail. Itu ayat kata. Ma kunta mal kitab walal iman. Mu tak tahu kitab Quran ataupun mu tak tahu menulis. Itu dua tafsir yang dihuraikan oleh para ulama. Tapi Tuhan kata apa? Walakin ja'alnahu nuran. Kami jadikan Quran itu cahaya. Cahaya apa? Yang memberi hidayah petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka daripada kegelapan kufur dan syirik, daripada syak dan jahil, daripada ikut hawa nafsu dan maksiat, ke jalan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Kemudian di akhir ayat ini Allah kata, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu ke jalan yang lurus. Ini nanti kita bahas tentang ayat ini. Ayat ini Allah kata tugas Nabi memberi hidayah ke jalan yang benar. Nanti ada kontra dengan ayat lain pula. Ayat lain pula Allah Ta'ala saja yang beri hidayah. Itu kita tengok dalam fawaid nanti insya-Allah. Baik, apa tugas Nabi? Memberi hidayah. Ini dipanggil hidayatul irsyad. Hidayah dari sudut bimbingan. Nabi kita beri bimbingan, ajak orang, bawa orang ke jalan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla, yang boleh menyampaikan mereka ke syurga. Apakah jalan itu? Ini tengok ayat 53.
Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ilallahi tasirul umur. Kerja Nabi membimbing manusia ke jalan yang benar, jalan yang lurus, iaitu jalan Allah yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ingatlah, kepada Allah jualah kembali segala urusan. Jadi jelaslah. Kita panggil, bila sebut tentang tugasan Nabi SAW, kita kata Nabi itu bawa apa? Bawa hidayah. Apa dia hidayah dia? Hidayah dia ke jalan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita hari ini kita tahu, dalam siri yang lepas kita dah bincang, bahawa hidayah itu milik Allah. Habis, kita kena sentiasa minta dengan Allah Azza wa Jalla. Berapa kali saya kita minta? Paling kurang ada 17 rakaat kita salat, mana 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, bila kita baca Al-Fatihah, kita kena ingat waktu itu kita bercakap dengan Allah. Sampai kepada ayat ihdinas siratal mustaqim, kita minta biar bergetar hati kita, ya Allah, tunjuk aku jalan yang lurus. Minta Allah Ta'ala tunjuk pada kita jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tak dapat jalan ini, kita akan pergi jalan lain, na'udzubillah, jalan syaitan. Jadi kita mengatakan itu satu perkara yang berat. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah tamatlah perbincangan kita 3 ayat yang kita baca ini, dan itu tamatlah surah Al-Syura. Sekarang kita berpindah kepada mengutip 5 faedah. 5 faedah besar daripada 3 ayat yang kita baca ini. 3 ayat aja, tapi dia punya huraian dia boleh panjang. Jadi insya-Allah saya tak panjangkan. Kita akan ambil mengikut tempoh yang kita nak. Faedah yang pertama, qauluhu ta'ala, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahya. Dan tidaklah layak bagi seorang manusia bahawa ia berkata-kata dengan Allah kecuali dengan jalan wahyu. Tak boleh nak bercakap. Kita boleh bercakap dengan Allah melalui wahyu. Ayat ini faedah yang pertama satu, ada beberapa faedah pula di bawah kategori yang pertama. Yang pertama, isbatu taklimillahi azza wa jalla. Ayat ini mengisbatkan bahawa Allah Ta'ala itu berkata-kata. Kita membaca dalam akidah kita, kaunuhu mutakalliman, Allah Ta'ala itu berkata-kata. Satu. Dan ini ada dipanggil fuqaha fiqhiyah. Orang panggil cerita fiqh. Cerita fiqh. Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia baca, dia tafsir ayat ini, dia kata, kalau seorang tu bersumpah, la yukallimu Zaidan. Orang ni bersumpah, dia kata, wallahi aku tak akan cakap dengan Zaid. Dia tak cakap. Dia pun hantar orang suruh pergi bercakap. Atau wakil dia. Ataupun dia tulis surat. Ambil surat aku gata ke dia tu. Aku tak nak cakap dengan dia. Mengikut mendapat Imam Malik, yahnas. Dia tu telah batal sumpah dia. Sebab dia bercakap. Kerana apa? Sebab Allah Ta'ala sebut ayat Quran ni, illa wahyan aw min warahijan aw yursila rasulah. Maknanya hantar rasul tu bercakap dah. Jadi Allah Ta'ala hantar mari Jibril, seolah-olah kita sedang bercakap dengan Allah melalui perantara. Itu pandangan Imam Malik lah. Ini dipanggil fuqaha fiqhiyah. Cerita-cerita fiqh. Jadi menarik. Kita jangan kata, oh cerita Imam Malik orang mari juga. Tak nak cerita ulama ni tajam dia punya pemikiran. Bukan macam kita baca Quran duk kira nak apa ni, duk kira nak perhabis je, tidak kira nak memahami. Dia istinbat tu jauh jadi pun. Kadang-kadang jauh istinbat. Macam cerita Nabi Yusuf alaihissalam, bila waja'u abahum isya'an yabkun. Bila mari waktu malam menangis bawa baju Yusuf. Baju tak cari, berdarah. Di sini ulama tadabbur, dia buat analisa ilmu qarinah, ilmu evidence.
Dia kata kita tengok satu benda, nak tahu benda bohong tak bohong, tengok kepada bukti. Mana ada Nabi Yakub tengok, baiknya serigala dia makan aku, baju tak cari. Macam mana? Serigala buka baju dulu. Buka baju, Yusuf duduk sini, aku nak makan. Baju kau bagi kepada bapakmu. Mana ada? Itu. Jadi ini dia panggil. Imam Malik rahimahullah taala dia kata, au yursila rasula. Au yursila rasula. Mana Allah Taala hantar rasul. Maknanya bila hantar rasul, seolah-olah kita bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi Imam Malik kata, kalau orang bersumpah tak nak bercakap dengan orang, dia hantar surat, maka orang itu sudah dikira membatal sumpah dia. Dari mazhab lain saya tak sebutlah. Nak cerita itu dia panggil fuqaha fiqhiyah. Dalam ayat ini juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengambil dalil bahawa Nabi SAW tak tengok Allah pada malam Mi'raj. Tak tengok. Tapi benda tu panjanglah perbahasan. Kita ambil pandangan Aisyah. Allahu Akbar. Jadi ayat ini, dalam ayat yang kita baca ni, ulama tadabbur kata Nabi SAW menerima tiga kategori wahyu. Cakap wahyu melalui ilham, melalui raut dalam hati dia, ataupun melalui dengar suara, atau melalui Jibril. Semua tiga-tiga itu dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tanda dalam kitab Zadul Ma'ad dia kata Nabi sallallahu menerima wahyu melalui ada 7 peringkat. Kena menulis sikit. 7 martabat. Yang pertama ar-ru'ya sadiqah. Nabi kita bermimpi. Mimpi itu benar. Mari seperti falaqis subhi. Dia tengok macam cahaya subuh, cerah gitu. Dalam mimpi dia. Dia mimpi. Awal-awal dia mimpi dulu. Yang kedua, Allah Ta'ala campak dalam hati dia tu wa ilham ataupun wahyu tadi. Campak dalam hati, Nabi kita sedang. Yang ketiga, Jibril datang. Jibril datang ni dia berupa manusia, orang lain boleh tengok. Kan tadi hadis panjang tadi. Hadis Jibril mari tanya tentang iman, ihsan, Islam. Selepas dia tanya, Nabi tanya, siapa dia orang tu? Sahabat-sahabat kata, tak kenal dia ni. Tapi baju putih, comel, rambut hitam. Lawa orang ni. Nabi tengok siapa dia tu. Sahabat kata tak kenal. Itu malaikat. Ini malaikat datang mengajar pada kamu agama. Ia ni ringan. Hak mari malaikat mari ni jumpa Nabi itu ringan. Yang keempat, ya'tihi misl salatil jaras. Ni berat. Dia mari bunyi macam suara loceng. Wa kana ashadd ali. Kalau mari cara ni sangat berat. Sangat berat. Kalau nak musim sejuk, Nabi berpeluh. Kalau duduk atas unta tu duduk. Dia berat. Pernah Allah Ta'ala nak dedahkan rahsia. Waktu Jibril datang ni, macam suara loceng tadi, pohon Nabi tertindih atas pohon sahabat. Sahabat tu kata macam nak cabut pohon aku. Beratnya pohon Nabi SAW. Jadi Allah nak dedahkan kepada kita. Kalau tak tertindih, kita tak tahu macam mana berat. Ini dia punya. Yang kelima, Nabi tengok malaikat dengan rupa asli. Ini hanya 2 kali saja berlaku. Sekali dia tengok malaikat duduk atas langit dengan bumi. Kali yang kedua ketika malam Mi'raj. Inda Sidratil Muntaha. Yang keenam, Allah Ta'ala berkata-kata terus dengan Nabi SAW di atas 7 petala langit pada malam Mi'raj ketika difardukan salat. Yang ketujuh, kalamullah minu ilaihi bila wasitah malak. Kan? Allah Ta'ala bercakap tanpa wasitah malaikat, sebagaimana Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini sabit dalam Quran tentang Musa dan sabit untuk Nabi pada malam Isra. Wallahu alam. Ada 7 peringkat wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pindah kepada faedah yang kedua. Tulis. Tak banyak tuan-tuan, kita ambil 5 faedah je.
Puasa PKP dulu 10. Lebih panjang lah. Faedah yang kedua, tengok dalam ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada kamu ruh. Quran tu dinamakan ruh. Kenapa? Tulis. Kenapa Allah Ta'ala namakan wahyu itu dengan ruh? Limaza? Sebab dengan wahyu itulah hidupnya hati-hati manusia. Hati manusia hidup dengan apa? Dengan ruh daripada Allah Azza wa Jalla. Kita ni manusia, body kita tak hidup kecuali ada ruh. Hati kita juga hidup. Maka Allah Ta'ala hidupkan dengan Quran itu segala kemaslahatan dunia dan agama. Ke dalam Quran semuanya ada belaka. Dan Allah namakan Quran itu nuran, cahaya, sebab dia mencahayakan hati, memberi petunjuk jalan, menyatakan yang mana benar, yang mana salah. Yang mana benar, yang mana salah. Maka disitulah kita kata sifat Al-Quran itu sebagai wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, menghidupkan hati menjadi penyuluh jalan, menjadi penyuluh jalan. Ini kalau orang nak ambil jalan lain lagi daripada Quran, orang ni tak akan jumpa lorong. Yang ketiga, Nabi SAW ma kunta tadri, tengok dalam ayat yang sama, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Mu tak tahu apa itu kitab, mu tak tahu menulis, tak tahu baca, dan kamu juga tidak tahu apakah itu iman. Jadi para ulama mengatakan Nabi SAW sebelum daripada terima wahyu, dia at-tahannus. Apa makna tahannus? Dia beribadat. Dia tak terlibat dengan syirik. Bahkan pernah Datuk dia bawa pergi ke tempat, kalau kita kat tempat pesta lah, pesta jahiliah. Nabi tidur terus ya malam sampai Datuk dia nak balik, angkat usul dia, dukung balik. Mana dia tak terlibat langsung dengan benda-benda mungkar. Tak ada. Nabi SAW dia telah beribadat dengan cara dia. Ulama hadis tak boleh nak kesan. Dia kata kana yatahannas. Dia beribadat dalam gua Hira sebelum terima wahyu. Apa dia tahannus? Ai ata'abbad. Tak tahu kaifiat, wallahu alam. Tak boleh nak kesan. Nabi pun tak bagi tahu. Dia bagi tahu selepas dia terima wahyu. Yang tu peribadi dia. Maka Nabi SAW tak membaca, tidak menulis, dan dia tak tahu detail iman. Bukan makna Nabi tidak beriman, cuma dia tidak tahu detail iman sehinggalah terima wahyu. Jelas pada kita isu ini. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi Nabi baca? Limaza? Sebab tak mahu ada teori-teori, tak mahu. Kalau tidak orang kata pandai sangat dia tu, sebab dia kaji kuat. Ulak buku. Tak ada ulak buku. Nabi kita SAW dia tak membaca, tak menulis. Faedah yang keempat, tengok ayat ini Tuhan kata wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau beri hidayah kepada manusia ke jalan yang benar. Timbul lagi soalan. Ayat ini kontra dengan ayat surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh beri petunjuk pada orang yang kau sayang. Ayat ini turun pada Abu Talib. Abu Talib ni pak saudara Nabi. Membela Nabi daripada Nabi kecil sampai dia mati. Tapi dia mati tidak beriman. Kalau ada geng-geng batiniah mengatakan Abu Talib beriman, itu menyalahi peraturan, menyalahi Al-Quran. Bila kata Nabi tak mampu beri hidayah kepada orang dia sayang, tapi dalam ayat ini Tuhan kata wa innaka latahdi, memberi hidayah, bagaimana nak jawab? Para pelajar tulis. Al-jawab al-hidayatu, hidayah tu ada dua kategori. Satu dia panggil hidayatul irsyad, hidayah membimbing orang, mengajar orang, mengajak orang, itu kerja Nabi. Kerja ayat kita ni. Wa innaka latahdi, maknanya engkau membimbing, mengajak, berdakwah, kempen, Kelantan kata kecek orang, ajak masuk Islam, itu hidayah irsyad, hidayah bimbingan. Itu Nabi. Adapun hidayah yang dinafikan di sini iaitulah hidayah memberi taufik kepada Allah Taala, memberi taufik
supaya engkau menerima. Orang terima dakwah, itu kerja Allah. Betullah kita hari ni pun banyak kita dakwah orang, beranggut hasakai kata orang dah. Tapi lepas pada belakang kita dia tak buat juga. Kita kata itu kuasa taufik itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Tapi kita sebagai pendakwah ajak orang. Ajak ini zikir, ini amalan hak Nabi kita buat. Bukan senang orang nak tukar. Zikir lepas solat pun daripada hak biasa kepada zikir hak ikut hak Nabi ajar ni pun macam nak perang dunianya jadi ke. Payah nak cerita. Baiklah. Yang terakhir Allah Taala sebut sirat wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, siratillah. Engkau membimbing manusia ke jalan yang benar, iaitulah jalan Allah. Apa dia kata di ulama tadabbur, dia kata hujjatun fi qabulis sunan. Ayat ini menjadi hujah wajib kita menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kata-kata Nabi yang sahih adalah benar, mesti kita terima. Kita terima tu sama ada dia wajib atau dia sunnah. Tapi kita kata ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu dua. Ada sunnah berbentuk wajib dan ada sunnah yang berbentuk sunat. Kalau bentuk sunat kita buat cara sunat, macam zikir-zikir ni. Yang wajib-wajibnya macam solat tu wajib, solat sunat tu sunat. Maka itulah siratillah. Allah Taala sandarkan siratillah, jalan Allah. Sebab apa dia panggil jalan Allah? Sebab jalan ini menyampaikan kita kepada Allah. Kata di para ulama salaf di kalangan sahabat, bukan semua jalan yang kita pergi sampai kepada Tuhan. Kan kata Ibnu Mas'ud, tulis kata-kata Ibnu Mas'ud ni menarik. Kan min muridil khairi lam yusibhu, berapa ramai orang nak benda baik tapi tak jumpa, tak kena. Sebab apa tak kena? Sebab dia tak ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang nak ikut jalan Nabi ni tak usah cakap banyak. Kita terima yang hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus kita beramal yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tamatlah 5 faedah yang dapat kita kutip dalam kuliah kita pada kali ini. InsyaAllah dalam CD yang akan datang kita akan masuk pada surah yang baru, surah Az-Zukhruf. Nama surah dia Az-Zukhruf. InsyaAllah dalam CD yang akan datang. Jadi pada pagi Jumaat yang mulia ini, 5 Ramadan 1443, tamatlah kuliah kita surah Asy-Syura sebanyak 12 CD kuliah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang berkat, pada pagi yang mulia ini, sebaik-baik hari dalam seminggu ini kita dapat khatam surah Asy-Syura. Dengan kita mengakhiri surah ini dengan jalan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan sebab kami cinta kepada Quran, kami menyayangi Al-Quran, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berikanlah kepada kami hidayah petunjuk-Mu supaya kami dapat melalui jalan siratillah, jalan yang Engkau redai, jalan yang menyampaikan kami ke syurga, serta jauhi kami dan keluarga kami daripada jalan-jalan yang menyeleweng daripada jalan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta berikanlah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar itu benar supaya kami dapat mengikutinya, dan tunjukkan kami jalan yang salah, yang sesat itu sesat, supaya kami dapat menjauhinya. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Pada saat ini juga kita mohon keampunan-Mu ya Allah, memohon keampunan kepada dua ibu bapa kami. Jadikanlah kubur mereka taman-taman syurga, dan kubur kami apabila kami masuk ke dalamnya juga taman syurga. Ya Rabbal Alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhir hidup kami dengan husnil khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi para jemaah sekalian, hari ini hari Jumaat, jangan lupa ingat Jumaat, ingat selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak, dan juga jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Yang sedang bermusafir, yang sedang travel balik ke tempat kerja, balik ke rumah masing-masing, kita doakan mereka selamat sampai. Di samping itu, banyakkanlah beribadat, banyak istighfar, banyak doa, banyak berselawat. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.